ke-36 akan menerima sebuah trofi anugerah juara lagu ke-36 dan wang tunai RM100,000 Malaysia. Tok Ram, drum roll please. Composer Raja Nazrin Shah. penulis lirik Fasrina Isyamuddin lagu Pelukan Asmara. Pelukan Angkasa, penyanyi SOG dan Sheila Hamzah. Bulan purnama terangi rinduku yang sayu, terbangkan ke sumat rasa resah jiwa yang membelenggu. Langit gelita semakan bintang di dadamu, biar menyala jari unggun yang membakar kalbumu. Aku bersiul hembus menghembus luka, dingin menusuk merata rogaku. Bangkulah aku, wahai semesta, katakan cinta itu membebaskan. Hangatkan tubuhku di alam raya. Surya, suluh jika rohku yang gelap, bebaskan radiasi meluluh lumat batinku yang tersiksa. Itu dia tadi persembahan juara AJL 36 kumpulan SOG dan juga Sheila Hamzah dengan lagunya Pelukan Angkasa. Dan pastinya inilah kita lihat keputusan yang mengejutkan semua. Apatah lagi bagi mereka yang meminati muzik underground ini, hadiah istimewa untuk mereka malam tadi. Nas. Seperti yang disebut semalam, inilah kemenangan untuk indie begitu. Kepada anda yang baru saja bersama kita saksikan semula babak-babak menarik anugerah juara lagu yang ke-36 bersama saya Naz Rahman dan Hazrina Kasim. Rakan setugas, selamat pagi semuanya. 7 hari bulan Mac 2022 dan kita bakal bersama dengan juara AJL ke-36 yang telah pun berangkul RM100,000, Rina. Itu hadiah kemenangan kali pertama. Nilai RM100,000 menjadi milik SOG dan juga Sheila Hamzah. Selain daripada itu, kita juga akan bawakan Marsha Milan juga yang memenangi persembahan terbaik dan juga naib juara AJL 36. Selain daripada kisah AJL 36 malam tadi, kita juga nak kongsikan satu topik perbincangan yang menarik juga. Yang kita nak bawakan khusus untuk komuniti usahawan dan peniaga. Ini menyentuh tentang Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Tepat sekali. Semarak Niaga Keluarga Malaysia menjanakan dana 40 bilion seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia sewaktu bajet 2022. Dan peruntukan ini khusus untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana di mana mereka dihentam dahsyat ya oleh penanganan COVID-19. Jadi untuk recovery, untuk bangkit semula apa yang tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Okey, kita juga hari ini nak bawakan kisah inspirasi, memberi semangat motivasi kepada anda penonton Malaysia hari ini. Kisahnya seorang pelukis mural yang melukis wajah ikonik Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad di Chowkit, tempat Allahyarham melakukan persembahan ataupun konsertnya. Saya kira lebih 30 tahun yang lalu. Lebih 36 tahun yang lalu, Rina, ya, kalau anda biasa dengan Chowkit Road. Jadi Allahyarham Sudirman Haji Arsyad di Pampang indah begitu untuk memperingati konsert 1986. Baik, kita juga nak ikuti kisah inspirasi ini, bagaimana mungkin semangat daripada pelukis mural ini yang diberi kepercayaan untuk menghasilkan wajah ikonik kita. Baiklah,
satu orang kata bingkisan yang menarik buat anda, memberikan inspirasi di pagi hari. Tapi sebelum itu, apa kata kita ke laporan cuaca kita. Sebelum kita ke cuaca seketika ya. Kalau saya nak tunjuk sekejap saja sebab hujung minggu ni ya Allah, hujan tak berhenti di kawasan saya. Rina pula macam mana? Sama je, Nas. Kalau tak pagi, petang. Kalau tak petang, malam. Baiklah. Jadi amaran telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada hujung minggu, dan kalau kita lihat di sini, hujan sekeliling-kelilingnya untuk semenanjung Malaysia. Di beberapa negeri pastinya hujan akan berlaku di bahagian petang ataupun di waktu malamnya. Tepat sekali. Okey, anda bersedia untuk sedikit inspirasi? Pastinya kita nak bawakan inspirasi yang saya dan Nas kongsikan kepada anda. Kita saksikan bikisannya. Chowkit Road, Chowkit Road, Chowkit Road, Chowkit Road, Chowkit Road. Jalan Chowkit begitu sinonim sebagai gelanggang golongan marhain, diwakili pelbagai bangsa dan agama daripada kisah dan juga latar belakang. Berperanan sebagai nadi utama Kuala Lumpur suatu ketika dahulu, Jalan Chowkit banyak mengukir sejarah dan nostalgia tersendiri. Lebih istimewa, kawasan ini juga pernah menarik lebih 100,000 penonton yang mahu menyaksikan konsert terbuka penyanyi legenda negara Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad yang berlangsung di jejantas Jalan Chowkit pada 14 April 1986. Konsert jalanan secara percuma itu adalah tanda terima kasih beliau kepada para peminat yang kurang berkemampuan untuk menyaksikan persembahan Sudirman secara eksklusif di hotel maupun dewan konsert. Hampir 4 dekad berlalu, kini lukisan wajah penghibur nombor 1 Asia itu terpampang megah pada dinding salah satu bangunan di Jalan Chowkit. Lukisan mural bertemakan Legend of Sudirman itu merupakan salah satu projek Chowkit Art Sanctuary di bawah tajaan pemulihan Agensi Pembangunan Ekonomi Budaya Malaysia, Cendana, My Creative Venture dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tentang Sudirman dan Chowkit, salah satu gambar yang diambil tu kan, dan dalam gambar tu ada satu lagu yang Chowkit dulu tu, itu memang cukup popular lah. Dia singer di Malaysia paling famous lah. Lagu yang paling famous lah, itu lagu Balik Kampung. Semua orang tahu itu. Pasal mural tu pula, dia orang kata memang menggambarkan Sudirman sendiri dekat sini sebab dia pernah buat konsert dan colour dia pun cantik. Lukisan wajah ikonik arwah Sudirman ini pasti memberi keterujaan kepada sesiapa sahaja yang melihatnya. Syamsul Hafiz Adeno, 30 tahun, antara pelukis yang bertanggungjawab untuk merealisasikan hasil lukisan tersebut. Tidak pernah menyangka dirinya akan terpilih bagi menjayakan projek sebesar ini, dia yang lebih mesra disapa Sam menganggap peluang ini adalah bantu loncatan buat dirinya sebagai seorang pelukis mural. Projek ini diorganisasi oleh seorang individu yang namanya Azharul, dan dia yang approach saya lah. Dia kata dia ada satu projek kat Chowkit nak lukis muka ikon, dan kebetulan pula ikon tu dia kata Sudirman, and then saya pun apa lagi, saya macam seronok lah. Saya kata macam okay, on, jalan je. Jangka masa sebenar yang diperlukan bagi menyiapkan lukisan mural itu hanyalah kira-kira 1 minggu. Namun atas faktor cuaca dan komitmen kerja yang lain, lukisan tersebut berjaya disiapkan dalam tempoh 1 bulan sejak pertengahan Januari lalu. Secara jujurnya mula-mula saya tak tahu pun yang tempat saya lukis ni adalah tempat di mananya konsert Sudirman tu. Cuma saya tahulah Sudirman tu ada buat konsert ni. Cuma bila saya ada berborak dengan orang-orang peniaga kat sini kan, diorang cakap sinilah tempat Sudirman buat tu. Saya macam wow, dia maknanya dia sangat kena dengan saya punya mural tu, dengan tempat di mana terjadi benda tu. Sebagai seorang artis atau pelukis, dia mengakui hakikat bahawa tidak semua karya atau kreativiti seni yang dihasilkan akan terus dihargai. Malah, banyak cabaran yang harus dilalui untuk terus kuat berada di dalam lapangan industri. Mengambil contoh projek terbaharunya, tidak ramai yang mengetahui proses penghasilan lukisan mural pada dinding bangunan. Kerja untuk menyiapkannya bukan suatu perkara yang mudah. Minat yang mendalam,
mendorong pelajar jurusan seni halus dari Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam ini terus kekal positif tanpa mengharapkan sebarang pujian. Memang kita tak dapat nafikan, memang apabila kita bercakap dengan topik seni ni, dia bukannya semua orang, dia adalah subjektif. Semua orang, ada orang kadang orang minat seni, dia minat seni. Kalau dia tak minat, tak minat. Benda ni jadinya bila orang macam kata alah, orang tak hargai benda tu sebab dia tak faham proses dia. Ataupun macam mana mural tu dibuat. Cabaran paling besar adalah of course lah ketinggian. Sebab saya walaupun nampak macam ni, sebenarnya saya bila dengan ketinggian ni saya gayat sikit lah. So untuk satu challenge lah pada saya untuk daripada atas tu nak masuk ke gondola tu kan. Kalau tengok kan dia ada jarak tu kan. So memang itu adalah challenge paling besar. And then challenge kedua adalah of course lah cuaca. Sebab saya pernah je saya tengah buat tu kan, tiba-tiba nampak awan dah mendung kan. Macam banyak-banyak doa macam ya Allah Tuanku, tunggulah dulu, jangan turun dulu lah. Segala cabaran dan kepenatan yang dilalui sudah cukup berbaloi. Lukisan mural tersebut kini menjadi haluan mata kepada orang ramai selain mercu kebanggaan Jalan Chowkit. Selepas hampir 7 tahun menjadi pelukis sepenuh masa, lukisan mural Legend of Sudirman pastinya menjadi satu kenangan bermakna sepanjang kerjaya sebagai pelukis mural. Dia mengharapkan agar lebih ramai lagi pelukis-pelukis muda sepertinya tampil berani ke hadapan, mencabar kreativiti diri dengan bakat dan usaha untuk dikongsikan kepada orang ramai. Siap. Syabas diucapkan kepada Syamsul Hafiz Adeno, artis yang menghasilkan mural tersebut, dan saya memang kagum daripada kalau dia lukis dekat-dekat tu tak nampak langsung macam mana dia nampak perspektif tu. Jadi untuk memperingati Allahyarham Sudirman Haji Ashar, antara artis yang sangat dekat dengan rakyat, tak ada yang tandinginya sampai sekarang. Ya, dan yang pastinya juga ini akan memberi inspirasi kepada mereka di luar sana untuk terus berkarya. Bagi pelukis-pelukis mural ini, kita melihat ianya adalah satu hasil yang cukup hebat. Baik, selepas ini kita kembali lagi untuk Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Sejajar dengan pertumbuhan global yang terus berkembang dan perbelanjaan sektor swasta yang tinggi, ekonomi Malaysia kini berada pada kedudukan yang baik dalam landasan pemulihan. Selain itu, kapasiti sistem penjagaan kesihatan yang tinggi serta program pemberian vaksin penggalak COVID-19 serta vaksin kepada kanak-kanak turut membantu meningkatkan kegiatan ekonomi dalam negeri. Maka tidak hairanlah semakin ramai individu mula menceburi bidang perniagaan dan perusahaan demi meneruskan kelangsungan hidup. Menyedari hakikat ini, pihak kerajaan turut menjalankan inisiatif untuk turut sama membantu memulihkan kehidupan keluarga Malaysia dan pembangunan sosioekonomi negara secara lebih seimbang, inklusif dan mampan. Pelancaran program Semarak Niaga Keluarga Malaysia pada 21 Februari 2022 lalu dijangka mampu menjadi pemangkin kepada pemulihan dan penyusunan semula bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS dan sektor informal. Program bernilai 40 bilion ringgit itu merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti untuk manfaat setiap usahawan. Setelah hampir 2 tahun berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19, tahun ini bukan sahaja akan menjadi tahun pemulihan, malah ia juga akan menjadi tahun untuk menyusun semula atau reform. Kemudahan skim pembiayaan yang ditawarkan dalam program Semarak Niaga ini sudah pastinya disambut baik oleh para peniaga kecil dan sederhana. Dengan bantuan ini dapatlah membantu peniaga kecil seperti kami untuk start balik berniaga, sebab modal sekarang pun memang tak ada sebab PKP. Jadi dengan bantuan ini dapatlah beli barang basah dengan kemah semua. Namun, tidak dapat dinafikan ada juga segelintir pihak meluahkan harapan agar tidak timbul kerumitan dari segi permohonan dan memudahkan segala proses, terutama kepada peniaga-peniaga kecil yang baru menjalankan perniagaan mereka. Kalau permohonan untuk bantuan ni, biasa yang kalau akak dah sebelum ni nak kena turun naik pejabat dengan masa kita yang berniaga ni kan. Kalau boleh
bantuan yang kerajaan bagi ni, syarat-syarat dia tu dipermudahkan. Tak payah nak itulah, nak inilah kan, betul tak? Kalau lah diberi untuk macam diberi grant one off pay, bagi lesen perniagaan di tempat-tempat yang lebih strategik ke apa untuk peniaga kecil macam kita ni, itu lebih memberi impact lah. Pemulihan serta pengukuhan PMKS ini secara langsung dapat memberikan kehidupan yang lebih selesa kepada rakyat. Komitmen kerajaan juga dapat membina keupayaan dan daya saing peniaga serta bangkit semula daripada pasca pandemik. Baiklah, menurut sebuah laporan bertarikh Oktober 2021, hanya 5 bulan sebelum ini Rina, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Nur Omar telah mengumumkan sebanyak 37,415 PKS atau usahawan terpaksa gulung tikar sepanjang tempoh pandemik COVID-19, dan antara 37,000 ni hampir 70% merupakan perusahaan mikro di mana pendapatan tahunan kurang daripada RM300,000. Inilah golongan yang paling terkesan akibat COVID-19. Baik, untuk membicarakan lebih lanjut, bagaimana Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini mampu untuk membantu komuniti usahawan dan peniaga, maka kita akan bersama dengan Dr. Muhammad Daniel Abdul Rahman yang sudah pun berada secara atas talian, merupakan pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, khabar Rina, Nas. Sihat, Alhamdulillah. Baik, Doktor, melihatkan kepada Semarak Niaga Kuala Lumpur yang dikatakan mampu untuk memajukan semula perniagaan dalam kalangan komuniti usahawan dan peniaga ini, bagaimana pandangan Doktor sendiri berkenaan dengan inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan ini dalam usaha untuk memacu kembali pertumbuhan ekonomi negara? Baik, terima kasih Rina. Secara umumnya, saya melihat ini adalah suatu usaha proaktif yang kerajaan telah laksanakan untuk membangkitkan semula perniagaan, merancangkan kembali sektor ekonomi pada masa yang sama untuk membina semula keupayaan dan daya saing sektor perniagaan dalam Malaysia. Tapi sebelum tu, izinkan saya mengubah sikit persepsi dalam konteks Semarak Niaga ni, kerana Semarak Niaga ini bukan hanya tertumpu kepada PMKS tapi keseluruhan. Dia kata keluarga ni, abang long berdapat manfaat, adik bongsu berdapat manfaat. Abang long kita mungkin kita boleh analogikan kepada syarikat-syarikat besar. Adik-adik bongsu ni syarikat yang baru nak mula berniaga dan sebagainya. Jadi ada satu orang kata konteks Semarak Niaga yang lebih inklusif. Memberi manfaat kepada seluruh peniaga dalam negara kita lah. Okey. Baik, apa yang kita nampak di sini, pembiayaan equity atau alternatif sebanyak 2.2 bilion, itu antara orang kata ideas untuk memacu semula abang-abang long kita yang juga menghadapi kesusahan ya. Tapi antara saluran-salurannya, apakah syarat-syarat kelayakannya, sebab saya rasa banyak rakyat yang bertanya kan, adakah saya layak, terutamanya perusahaan mikro, dan juga apakah limit dia ataupun apa dana maksima yang dapat kita pohon terutamanya untuk perusahaan mikro. Silakan. Baik, bila saya lihat kepada kita tuju kepada perusahaan mikro, kita lihat kerajaan telah menggunakan konsep kredit mikro kredit. Kredit mikro sejumlah 1.8 bilion. Selain itu juga saya lihat Semarak Niaga ni lebih kreatif, mana membuka peluang pembiayaan equity, yang mana pembiayaan equity sebenarnya mengelakkan daripada berlakunya pinjaman wang daripada direct pada bank. Tapi sebaliknya kita menarik pelabur untuk membuat pelaburan dalam syarikat-syarikat yang kita lihat strategi ataupun perniagaan yang berpotensi untuk dimajukan. Jadi secara tak langsung pembiayaan Semarak Niaga ini dia ada dua saluran yang cukup menarik ya untuk kita explore boleh laksanaannya dan juga impaknya kepada memulihkan balik ekonomi. Kalau kita balik kepada mikro tadi ya Nas, Rina ya, 1.8 bilion yang telah diperuntukkan oleh pihak kerajaan ya, melalui BSM, Bank Negara sendiri pun telah memberikan komitmen untuk meletak lebih kurang 200 juta kepada sektor mikro. Kenapa? Mereka ini sebenarnya golongan yang paling terjejas dalam keadaan sekarang industri makro ini sebenarnya, Rina dan Nas.
Baik, doktor, kita juga nak menyentuh bahawa kalau kita lihat di pertengahan bulan Mei, kalau tak salah saya, tahun 2021, itu merupakan puncak pandemik di mana telah berlaku 5.3% kadar pengangguran. Dan kalau kita lihat inisiatif Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini, sekurang-kurangnya penciptaan peluang pekerjaan juga bakal diproaktifkan. Pandangan daripada doktor sendiri. Betul, tepat sekali ya. Sebab itu kita perlukan galakan kepada perniagaan supaya mereka boleh kembali berniaga, mereka boleh kembali untuk mencipta peluang pekerjaan kepada rakyat. Betul seperti yang Rina beritahu tadi, kadar pengangguran yang tinggi yang disebabkan oleh pandemik, dan dalam proses kita memulihkan kembali ekonomi kita ini, penciptaan peluang perniagaan itu perlu dipertingkatkan. Menerusi kaedah bagaimana? Kaedahnya adalah kita kena membantu peniaga-peniaga yang ada dalam ekonomi kita ini untuk kembali beroperasi seperti biasa, ya, dan pada masa sama meningkatkan juga keyakinan pelabur untuk datang ke negara kita untuk memberi, orang kata, suntikan kepada pemulihan ekonomi kita kembali kepada asal, insya-Allah. Jadi kalau kita lihat tentang pemulihan ekonomi, ya, kita harus meningkatkan keupayaan dan daya saing usahawan-usahawan kita. Itu antara cara untuk negara kita maju ke hadapan mencapai status high income nation, ya. Jadi untuk strategi yang diutarakan, sebab kalau kita berikan mereka dana untuk membangkitkan bisnes mereka semula, masalah-masalahnya tetap sama pasca COVID-19, ya. Jadi mungkin antara saranan kerajaan adalah untuk mendigitalisasikan perniagaan mereka. Sejauh manakah dana-dana ini dapat membantu mereka ke arah tersebut? Baik, ada dua masalah utama yang saya kena pasti bersama buat kajian berkenaan dengan sektor ekonomi dalam negara kita. Yang pertama adalah hubung kait sektor ekonomi, ya. Dalam konteks PMKS dan juga syarikat-syarikat besar. Melalui kajian yang kami lakukan, kami dapati bahawa wujudnya kelemahan hubung kait di antara abang long dengan adik bongsu ni. Kan? Bila ada abang long dan adik bongsu, dia tak communicate, dia tak bantu sama sendiri. Jadi bagaimana kita nak memacu ekonomi kita lebih ke hadapan? Ini perkara yang perlu ditekankan dalam, orang kata, merancangkan balik perniagaan supaya abang long dan adik bongsu ni dia boleh sama-sama ke hadapan. Yang kedua tadi yang seperti Nas cakap berkenaan dengan penerimaan gunaan teknologi, ya, teknologi adoption dalam pengeluaran sektor ekonomi. Ini adalah perkara yang ditekankan mengikut sasaran kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12. PMKS disasarkan untuk digitalisasikan perniagaan mereka sebanyak 90%. Jadi kita perlu memastikan bahawa PMKS ini boleh sedia untuk menerima guna teknologi dalam perniagaan mereka. Baik. Doktor, kalau kita lihat tadi antara suara-suara yang diluahkan dalam temu bual bersama dengan peniaga-peniaga yang kita lakukan sebentar tadi, mungkin ada yang risau tentang kerumitan dari segi proses untuk mendapatkan bantuan ini. Bagaimana mungkin kita boleh mencapai satu kata yang lebih mudah bagi membantu semua komuniti ini? Dan adil, ya. Baik, betul. Sebab saya kata tadi, awal tadi, Semarak Niaga adalah satu inisiatif yang inklusif. Ya, jadi kita kena pastikan bahawa ease of do business. Ease of do business tu boleh dielakkan dengan mengurangkan birokrasi. Dan pada masa yang sama, kita kena pastikan bahawa manfaat ini bukan sahaja diterima oleh mereka-mereka yang sektor yang besar, industri yang besar, tapi juga sektor kecil dan di luar bandar. Kita jangan ketepikan, ya, peniaga-peniaga di luar bandar. Yang mana mereka perlu juga orang kata didaya upayakan, ditingkatkan daya upaya pengeluaran mereka, kerana kita juga sebenarnya memerlukan bantuan, ya, input ekonomi dan sebagainya daripada sektor ekonomi yang berlangsung di luar di kawasan luar bandar. Anas Darina. Baiklah, secara konklusinya di sini mungkin suara atau pendapat Dr. Daniel, ya, kalau kita nampak perusahaan-usahawan kita, terutamanya perusahaan mikro, saya tumpukan kepada mereka di sini kerana kebanyakan daripada mereka hanya tertumpu kepada food and beverage, fashion ataupun kesihatan dan sebagainya. Mungkin kita perlu menaik tarafkan usahawan-usahawan kita, terutamanya gig economy workers. Pendapat Dr. Daniel?
Betul. Kita perlu meningkatkan lagi daya saing sektor PKS kita terutamanya PMKS dan mikro. Kenapa kerajaan sendiri telah banyak melakukan inisiatif bagaimana untuk menambah nilai produk-produk yang dikeluarkan oleh industri mikro ni. Termasuk dengan contohnya di Kementerian Perdagangan Usaha Industri dan MITI telah membuat expo dan sebagainya untuk memasarkan produk-produk tempatan kita di luar negara. Jadi perkara-perkara seperti ini sebenarnya perlu diambil manfaat daripada oleh pihak industri mikro sendiri. Kalau kata sebelum ni mungkin dijual di jalanan, kenapa tidak mereka dipertingkatkan lagi keupayaan pengeluaran mereka untuk menghasilkan produk yang boleh dieksport. Kita tidak boleh kita tak boleh orang kata mengambil mudah dan juga mengambil undermine the potential of our micro enterprises. Jangan orang kata mereka semua mampu. Cumanya mungkin accessibility information yang mereka terima maklumat itu kurang. Jadi menyebabkan mereka agak terkebelakang daripada mendapat peluang-peluang yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Baik, kita juga mengharapkan agar Semarak Niaga Keluarga Malaysia ini memberi ruang dan peluang kepada usahawan-usahawan dan juga peniaga-peniaga daripada mikro, kecil dan sederhana agar mereka dapat merancakkan kembali perniagaan mereka dan membantu ekonomi negara. Terima kasih Dr. Muhammad Daniel Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM. Terima kasih Doktor bersama kami. Terima kasih Rina. Terima kasih Rina. Terima kasih, sama-sama. Okey, kita berehat seketika di MHI dan apabila kita kembali, kita akan lihat bagaimana keadaan kesihatan dalaman dan luaran Rina. Macam mana kecantikannya menyerlah semua selepas ini. Jangan ke mana-mana. Di Malaysia hari ini. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya untuk anda yang pasti ingin tahu bagaimana untuk sihat dalaman dan cantik luaran, kita nak terus bersama dengan Dato' Azri Muhammad Razi, merupakan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Dan sudah pun berada secara atas talian. Assalamualaikum Dato', apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, sihat Alhamdulillah. Selamat pagi Rina. Pagi. Di Malaysia hari ini. Sihat. Alhamdulillah. Baik, Dato', terima kasih Rina. Teruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Malaysia hari ini. Rina di mana yang Rina katakan tadi semua ingin sihat dalaman dan juga cantik luaran. Terutamanya golongan wanita. Ini satu pesanan untuk wanita sebab apa? Satu kajian yang saya baca mendapati 6.9 juta rakyat Malaysia adalah obesiti. Dan kalau kita perhatikan salah satu faktor obesiti ini adalah disebabkan oleh hormon dalaman wanita yang tidak seimbang Selain juga faktor pemakanan yang tak sihat juga bercakap mengenai hormon dalaman wanita saya percaya bila kita bercakap mengenai hormon dalaman wanita, kecantikan dalaman berbeza dengan wanita zaman dahulu yang mana mereka boleh kekal langsing, cantik walaupun dah berusia 50 tahun, 40 tahun mereka boleh kekal kecil, menawan, langsing sebab apa? Dalaman mereka sihat, mereka mengamalkan pengambilan jamu ataupun herba-herba yang mana kalau kita perhatikan wanita sekarang ni kalau orang kata senang kata malas nak amalkan jamu sebab apa? Nak masak dan sebagainya, rasa jamu yang pahit susah untuk diamalkan, tetapi sekarang dah ada satu jus jamu moden yang mana V Asia pasarkan dah lama di pasaran Rina alhamdulillah mendapat sambutan yang hebat, luar biasa daripada pengguna yang mana Ladies Collagen V Asia ni sangat-sangat baik untuk dalaman wanita, tenaga, kecergasan sebab apa? Bercakap mengenai wanita, saya percaya rata-rata wanita pastinya akan melalui beberapa fasa remaja, anak dara, dah berkahwin, jadi isteri, jadi ibu dah beranak, kemudian jadi nenek dan sebagainya. Bercakap mengenai penuaan ini seiring peningkatan usia berlaku penuaan nampak lebih tua, kadang-kadang berusia terbenar. Ramai wanita yang kadang-kadang stres tercari makanan tambahan apa yang sesuai sebab apa? Kalau kita tengok sebenarnya saya katakan tadi nenek moyang dahulu mereka mengamalkan herba dan juga jamu seperti Kacik Fatimah, Manjekani, Akar Serapat yang mana herba-herba ni sangat-sangat baik untuk dalaman wanita Kalau wanita dah berkahwin walaupun dah berusia, pengambilannya dapat membantu mengembalikan kehangatan seperti pengantin baru. Barulah kata dalaman lebih baik. Hubungan suami isteri pun sangat bagus Rina yang mana Ladies Collagen V Asia ni juga moden, ada 5 herba kita gabungkan dalam ni
Kacip Fatimah, Manjakani, Akas Rapat, Purara Lobata dan juga Purara Mesika. Dua herba ni, Rina, Purara Mesika dan juga Purara Lobata ni, yang mana mengikut kajian ianya sangat subur di utara negara Thailand. Yang mana kita import khas herba ni, kita gunakan dalam ladies collagen ni, yang mana diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah. Sebab apa? Pengambilan Purara Mesika ni mengikut kajian secara saintifik dapat membantu mengembalikan keremajaan wanita, melambatkan menopause, kemudian mencantikkan aset wanita, mencantikkan kuku, melebatkan rambut, mengurangkan keguguran dan juga mencantikkan kulit. Tak kurang juga bila hormon dalaman lebih seimbang, sudah tentu kulit lebih cantik, jeragat berkurangan Itu yang saya percaya semua wanita nak kulit yang cantik, dalaman yang sihat, kebahagiaan rumah tangga dan juga herba-herba ni dapat membantu mencantikkan aset wanita, kemudiannya melambatkan penuaan, yang mana juga sangat-sangat bagus untuk anda yang dah berkahwin, dan juga kalau belum berkahwin juga boleh amalkan wanita yang menghampiri pramenopause dan menopause. Kadang-kadang ada masalah dalaman, kadang-kadang kata orang tu hormon dah tak seimbang dan sebagainya, nampak lebih tua. Jadi pengambilan herba ni dapat membantu melambatkan juga proses penuaan dan juga mengembalikan keremajaan dalaman anda. Itu yang penting, dan harga ladies collagen di Asia ni hanyalah RM35 saja. Cara pengambilan yang sangat mudah Rina. Satu hari hanya 15 hingga 30 ml dah mencukupi, dan bagi anda yang mungkin dah berkahwin, yang inginkan kata orang tu kesan yang berganda, boleh amalkan sehingga 2 kali sehari, waktu pagi dan juga waktu malam. Cara pengambilan yang sangat mudah yang mana anda tak perlu risau sebab apa ladies collagen di Asia ni adalah jus yang moden yang telah mendapat penganugerahan di peringkat antarabangsa sebagai super brand kualitinya sangat diyakini dan juga melepasi beberapa pensijilan yang telah diiktiraf dan seterusnya juga saya juga hari bawakan untuk wanita juga iaitu kopi serapat. Saya percaya bila bercakap mengenai kopi ni Rina ramai penggemar kopi kat luar sana, tetapi kadang-kadang kopi yang anda amalkan itu kurang berkhasiat. Tapi kopi serapat ni untuk wanita juga, terutamanya wanita yang dah berkahwin, saya sangat cadangkan anda cuba kopi serapat ni sebab apa dapat membantu mengembalikan kata orang tu dalaman yang lebih baik, kelainan yang mana dapat membantu memberi kehangatan kepada kata orang tu sensasi yang lebih berganda untuk wanita yang mana herba-herba terbaik dalam kopi serapat ni seperti ginseng, kacip Fatimah, manjakani, habatus sauda formulasi kopi arabica yang sangat-sangat sedap yang mana kopi serapat ni hanyalah serendah RM30 saja sesuai untuk semua wanita. Jadi kalau wanita kadang-kadang cepat letih, lesu, tak bermaya, kadang-kadang nak masuk pejabat pun rasa kurang bertenaga, dekat office kerja tengah hari dah mengantuk, ataupun wanita yang buat kerja rumah kadang-kadang cepat rasa lenguh, letih dan sebagainya, apa kata anda cuba kopi serapat di Asia ni yang mana saya kira sangat-sangat mampu milik. Dan juga di Asia ada tawarkan potongan diskaun yang sangat istimewa di Jombai.my, Shopee dan juga di Lazada, Rina dan yang terakhir juga saya bawakan hari ini iaitu Segar Wangi Wash, pembersih keintiman wanita. Saya percaya semua wanita inginkan bagi keintiman yang bersih, selesa tanpa kata orang tu kotoran. Sebab apa? Wanita ni kadang-kadang bila dah bekerja penat dan sebagainya, ada macam-macam masalah kotoran dan sebagainya. Jadi Segar Wangi Wash ni pembersih keintiman wanita yang sangat-sangat membantu anda untuk membersih, mengekalkan pH yang lebih baik. Kemudian bercakap mengenai bahagian tersebut, Rina kita tahu sirih sangat-sangat bagus untuk bahagian tersebut. Jadi yang mana Segar Wangi Wash ni ada formulasi sirih bersifat seperti antibakteria yang membantu membersih secara mendalam. Dan harga Segar Wangi Wash ni hanyalah RM22 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu jangan lupa pastikan BAC baru beli sebab apa? BAC adalah peneraju, perintis juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Ingat wanita di luar sana, cara yang paling mudah zaman moden sekarang ni kita dah ada ladies collagen jus yang moden, harga RM35, kopi serapat RM30 dan juga Segar Wangi Wash harga RM22 saja. Rina, bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1800 88 3990. Saya ulang balik, 1800 88 3990. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan BAC baru beli. Terima kasih Rina dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dato' Azril untuk penerangan berkenaan dengan produk V Asia. Selepas ini kita akan bersama dengan juara dan naib juara AJL 36. Detik berganti tak akan kembali sudah, walau darah air mata, tiap memori seakan mengganti masa, renungkan suka dan duka, fahami semuanya
segala kala. Kisah yang sudah beningkan raga, jernihkan jiwa. Inginnya aku berlari dan mendekatimu, rupa-rupa kau di depan mata. Ingin aku terbang tinggi, teruskan mencari. Kita kembali di Malaysia hari ini dan seperti dijanjikan kita bersama-sama dengan juara dan naib juara anugerah juara lagu ke-36. Tahniah kepada SOG dan Sheila Hamzah sebagai Thank you so juara. much. Tahniah. Dan naib juaranya Marsha. Alhamdulillah. Thank you. Tahniah kepada juga Stacey dengan Harun Nadim akhirnya. Baiklah, kita nak mulakan naib juara dan juara, kita nak mula dengan siapa dulu? Mula ni. Okey, baik. Respect. Lagu Cinta, naib juara untuk dan juga untuk kategori persembahan terbaik. Bagaimana sebenarnya? Nampak macam Masya terkejut, tak percaya. Ya, sebab sebenarnya to tell you the truth, Masha kecundang. Masha terkena COVID a few days, 1 week before AJL. And this is my second episode kena. So kiranya macam I pernah Delta, I pernah Omicron. Macam itulah kan. So it was really tough for me vocally wise. I was struggling during my performance. I tahan batuk sebenarnya the whole show. I didn't have time to batuk sikit pun because the tempo was like this. So kalau so macam that's why I was so shocked that macam I made it. I didn't even know I menang apa masa saya atas pentas. Oh ya ke? Terlalu terpanjang itu. Inilah dia penangan Delta dan Omicron. Kalau kepala jadi biol sekejap tak tahu dia menang apa. Kesan-kesan selepas. Itulah dia. Jadi ada kesan sampingan tak nak ambil nafas tu dan sebagainya. Yeah. Because my first experience COVID, Masha masuk hospital because of lung infection. Allahuakbar. So the second one ni it still bothers the whole thing lah. Every macam 5 minutes nak sakit tekak lah, batuk lah, macam-macam lah dugaan Masha sebenarnya sepanjang tu. And I wish I could do another one, tapi you know that's the best that I did lah. I gave it 200% walaupun rasa macam nak mati dah atas tu. Tapi kami memang amat berbangga melihatkan persembahan Masha. Alhamdulillah. Dan tak lupa juga untuk SOG dan Sheila Hamzah. Bagaimana rasa ya apabila dinobatkan sebagai juara dan menerima kali pertama nilai RM100,000? Dia masih macam terperanjat lagi tu. Ya, sampai sekarang ni. Kita orang macam it was unbelievable. Kita orang tak letakkan apa-apa harapan untuk menang apa-apa pun. So kita orang nak buat yang sehabis baik. Dan tengok balik kita orang dah macam happy and puas dengan performance kita orang. Tak apa-apa macam ni. SOG kerana SOG ni sebenarnya dah wujud 17 tahun. Betul. 17 tahun anda berjuang dengan adik-adik pula tu. Dan sekarang ni sampai ke kemuncak. Jadi perasaan anda selepas berjuang. Itulah tu. Dengan kalau boleh kita minta mikrofon sekejap boleh tak? Thank you. The fact that SOG ni sebenarnya start dengan band perform Hari Guru. Hari Guru. Band budak-budak pengawas perform Hari Guru and then mengejar cita-cita sampai ke tahap ni sebenarnya kita orang tak pernah terfikir pun. Sebenarnya lepas Hari Guru tu just band tu memang untuk fun-fun. And then fun-fun untuk perform gig. And then bila things get serious kita buat benda tu betul-betul. And now here we go dekat AJL dengan Syah sekali. So bila perasaan tu dah masuk semifinal, masuk final, so sebenarnya kita dah menang dah. Kita dah rasa macam kita dah menang dah. Sama-sama. So just pengakhiran tu last shot tu adalah untuk puaskan diri sendiri je. Kalau menang kalah tu tengoklah, kalau menang bonus. Tapi alhamdulillah. Tapi ramai yang sudah pun menjangkakan bahawa Sheila dan SOG ni bakal bergelar juara. Ada dengar tak cerita tentang tu? Masha sebenarnya antara orang yang dah agak dia orang tu juara. Tak sumpah masa semi final dia orang umum
je macam I rasa this song because dorang punya lagu very rare tau. I don't know, it's fresh for the Malaysian industry Kerana music. SOG ni membawa bukan post hardcore tapi ramai peminat memanggilkannya Nusantara Hardcore. Meletakkan elemen Melayu kat dalam tu. Besar tu dia punya statement tu. Sebenarnya kita bila orang dah put expectation sangat tinggi, kita orang selagi boleh tak nak put pressure on that. Kita just want to be ourselves and just nak puaskan hati sendiri. Cakap pasal pressure kan. Sheila Amzah. Nyanyi dengan Sheila Amzah tak pressure. Bagi balik. Lepas ni kita bagi you pula. Saya personally rasa pressure dengan apa yang dia ada, apa yang dia ada dengan vocal power dia and dengan the mentality dia. So nak cope dengan dia tu saya mula-mula rasa macam nak bergandingan dia ni satu benda yang sangat tough rasa. Tapi dia sebenarnya dia sangat profesional. Bila bekerja dengan dia bukan datang sebagai seorang penyanyi untuk solo. Dia datang untuk fit with the song dengan band. So bila di situ kita rasa macam orang kata match made in heaven untuk lagu tu sendiri. Sweet gitu kan. Tapi nak tanya. Alang-alang dah datang ni tak bawa ke piala. Ini juga nak tengok. Piala. Itu dia. Silakan. FM kita. Rasa juga orang bagi piala. Orang dah ambil. Dia ambil sendiri je kan kat sana. Macam ni rasa dia Sheila. Dan selepas 22 tahun berkecimpung dalam dunia ni, dah jadi Mendo pop star di China. Kembali menjadi ratu rock pula. Macam mana datangnya cerita ni? Sebenarnya itulah music ni keep on evolving. Macam Abang Nas kata tadi 22 years I've been in this industry. Lagi lama. Dah jadi veteran dah. Dah tak tahu panggil apa, but I think because at the end of the day bila kita nyanyikan sesuatu tu, bila saya berkarya, saya always fikir saya nak menjadi sesuatu yang lebih baru, yang lagi baru. Dia bukan pasal nak berlawan dengan orang ke apa, tapi lebih kepada untuk kepuasan diri sendiri. Dan saya rasa saya kena terima kasih pada SOG. Khususnya sebab ini adalah kali pertama yang saya berada di AJL. Daripada semi-final ke apa benda, I'm very relaxed. Relax lah, langsung tak ada perasaan nampak yang enjoy nervous langsung sikit pun tak ada. Because diorang punya energy dia macam budak-budak yang makan macam minum kopi macam 5 gelas punya energy. Kena keep up. Jadi kita yang walaupun dah beranak, kita macam terlupa yang kita ni mak. Because diorang punya energy ni macam bagi kita satu yang urge yang macam very positive push macam tu. Tapi saya memang pujilah dengan permulaan persembahan, dengar suara Nas saja macam wow. Allah. Sebab saya tak menyanyi kat sana. Yang Nas lagi satu tu. Dan ini kita melihat bahawa kekuatan lagu itu juga bergantung kepada kekuatan vokalnya. Dan kita juga tak boleh nafikan bagaimana Masha sendiri telah memberikan satu persembahan. Semua orang juga melihat Masha sangat lain semenjak 16 tahun yang lalu. Pandangan Masha sendiri. I don't know, maybe because we learn the process kan during the whole 16 years of shoot would be even more lah, of course, experience. So I guess we evolve from there. And Masha pun banyak penyanyi yang Masha inspire because macam contohnya macam Barbra Streisand pun boleh. Barbra Streisand, I like her because bila dia nyanyi dia macam bercerita. So I want to be like that. So I guess that is how I evolve juga. Nampak semalam. Dan Alhamdulillah. kita dapat menghayati kan badan mana hanya Masha saja di situ, tapi sampai lagu tu jiwa dia sampai. Aura dia walaupun anda seorang di atas pentas tu sampai. Jadi cakap tentang evolusi kan. Sekarang ni lagu rock telah menyanyi anugerah juara lagu. Jadi untuk SOG adalah SOG rasa ini merupakan suatu alaf yang baru di mana bila kita nampak hip hop menang anugerah juara lagu, tiba-tiba semua orang buat hip hop hebat. Adakah ini orang kata alaf baru buat rock Malaysia? Saya berharap sangat perkara sebegitu sebab saya berharap dari dulu music rock modern tu dapat introduce ke Malaysia sebab just dari SOG sendiri kita orang always nak introduce, sebenarnya nak bagi tahu music rock tu sebenarnya dah bergerak lama dah dia tak berada di satu tempat yang sama. So SOG membawa benda tu. Alhamdulillah. Tu rasa bangga, alhamdulillah. Semoga terus dapat membawa amin, rock insya-Allah. Untuk peminat-peminat rock di sini ya Rina. Ya. Jadi apa kata sekarang ni kita dah bercerita dengan juara, dengan naik juara. Kita nak dengar sikit. Semuanya saya jangkakan belum tidur lagi Ya. Zombie ni. Belum lagi ya. Dia macam overwhelmed kan. Nak baring pun terkebil-kebil. Betul ke tidak ke?
Jadi jadi apa kata kita berikan mereka ruang untuk dia untuk satu persembahan istimewa dan sementara tu kita bersama medsos kita ya. Jadi apa yang kita nampak di sini adalah jumlah kes baru COVID-19 tarikhnya 6 Mac 2022 iaitu hari Ahad dan jumlahnya 27,435 ya. Menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 3,622,607 kes. Masih lagi perlu jalankan tanggungjawab kita. Tepat sekali. Dan kita juga mengharapkan agar ianya dapat diatasi ataupun ditangani sebaik mungkin. Jadi apa yang kita nampak di sini penanganan Omicron macam kita nampak Marsha Milan yang telah 2 kali ya positif COVID-19 tapi penanganan untuk Omicron tu tidak begitu ketara berbanding Delta ya. Ya. Okey. Baiklah. Dan Ini adalah seterusnya? antara kemenangan malam AJL 36 ya. Antara mereka peserta-peserta yang berada di puncak ataupun kemuncak acara AJL 36. Jadi apa yang kita nampak di sini, saya nak puji kreativiti Aina Abdul kita ya. Kalau kita ada gambar Aina Abdul di sini, memang saya nak mendapat juga. banyak kesiapan ataupun di Twitter sendiri kan, kalau kita lihat ramai yang memberikan pandangan peribadi mereka berkenaan dengan gaya yang dibawakan oleh Aina Ya, Abdul. kalau kita nampak di sini ada 2 jenis gaya yang dibawakannya. Nombor 1, saya teringat komentar daripada Alif Sata yang mengatakan beliau macam menang Oscar. Saya nampak macam dialah piala Oscar itu sebenarnya. Kilaukan keemasan gitu. Inilah antara orang kata kelainan, keunikan lah ya. AJL 36 malam tadi. Dan yang pastinya juga, kalau boleh kita kongsikan, inilah yang dikatakan sesuatu yang berbeza daripada Aina Abdul ya. Ada banyak. Satu gambaran bagaimana busana itu menggambarkan tentang sebuah taman. Jadi bukan mudah sebenarnya nak siapkan Aina Abdul ni oleh Melinda Lui kalau tak salah saya. Saya nak cari Hakim Rosli ni sebenarnya, bentuk peminat-peminat Hakim Rosli yang ada kat sini. Saya rasa di atas sana. Atas sana pula Okeylah kita beri peluang. Okey. Untuk Wah, kalau tengok ni memang tak puas. Okey, ni Hakim Rosli. tu dia puas hati dengan persembahan dia semalam. Sangat berpuas hati. Awak tahu saya minat Hakim Rosli ya. Tahniah juga kepada Hakim Rosli untuk malam tadi. Itulah dia. Ucapkan tahniah ke apa kalau nak silakan. Dah baru je. Dah baru je cukuplah. Kita mengharapkan agar lebih banyak lagi karya-karya bukan saja daripada Hakim Rosli tetapi juga daripada semua finalis AJL 36 yang menjayakan, yang memberikan persembahan terbaik pada malam tadi. Tepat sekali, RM100,000 untuk juara dan RM50,000 untuk naib juara Marsha Milan Londo dan Hang Nadine dan juga Bunga Cantik. Tahniah kita ucapkan. Baiklah, sebelum kita berundur dan kita terus kepada persembahan istimewa kita pada pagi ini, istimewa topik kita esok ya, mengenang tragedi MH370 8 tahun setakat ini ya. Baik, esok kita akan bersama dengan rakan setugas kita untuk mengupas perbincangannya. Kami tinggalkan anda dengan persembahan daripada sang juara AJL 36, lagunya. Lagunya Pelukan Angkasa. Silakan. Bulan purnama terangi rinduku yang sayu, terbangkan ke Sumatera rasa jiwa yang membelenggu. Langit gelita sematkan bintang di dadamu, biar menyala jari unggun yang membakar kalbu. Angin bersiul, bersiul hembus, menghembus luka. Dingin menusuk, menusuk merata rongga. Bangkulah aku, wahai semesta. Katakan cinta itu membebaskan. Peluklah aku, wahai angkasa. Hangatkan tubuhku di
Bagaikan radiasi meluluh lumat batinku yang tersiksa. Kalian takkan mampu memecahkan bongkar ini. Rangkut tanganku, kita bersatu lawan dunia. Bangkulah aku, wahai semesta. Katakan cinta itu membebaskan. Peluklah aku, wahai angkasa. Hangatkan tubuhku di alam hayalan. Dua jiwa, dua dunia ingin mengecap damai bahagia. Tahukah bahwa cinta itu satu dosa? Bangkulah aku, wahai semesta. Katakan cinta itu membebaskan. Bangkulah aku, wahai semesta. Katakan cinta itu, katakan cinta itu. Peluklah aku, wahai angkasa. Hangatkan tubuhku di alam hayalan. Yeah. Thank you so